Tell me your dark desire. They shall know my inferno! So hello, assalamualaikum semua. Welcome back to Phoenix Vision YouTube channel, di mana kita akan bahaskan perkara-perkara yang berkaitan dengan pop culture. Tapi dalam video kali ini adalah correct plot untuk X-Men Animated 97, episod yang ketiga yang berjudul Fire Made Flash. But disclaimer dulu kepada korang semua yang belum lagi menonton X-Men Animated 97, korang semua dah boleh tonton dekat Disney Plus Hotstar dan dah keluar sampai episod yang ketiga. Minggu ni akan keluar pula episod yang keempat. So sempat lagi lah untuk korang semua catch up. Untuk episod yang ketiga ni, bagi aku ianya lebih menyentuh kepada karakter yang bernama Madelyne Pryor dan juga Jean Grey lah. And macam mana sebenarnya episod kali ni dia mengubah segalanya. Taklah mengubah segalanya, tapi lebih kepada penyampaian untuk karakter Madelyne Pryor dalam series ni sangat berbeza sebenarnya daripada Marvel Comics. Pasal apa tu? Nanti aku ceritakan lah. But first thing first, aku nak sentuh untuk satu karakter ni yang muncul dekat opening credit scene untuk episod kali ni, iaitu Professor Charles Xavier, yang mana telah pun membuat penampilan dalam episod kali ni dekat opening scene itu bersama dengan Lilandra dekat Shia Empire. Seperti mana yang kita tahulah, patutnya Professor Charles Xavier sudah pun mati, kurang daripada mati ditembak oleh Henry Guy Ritchie tu kan. Tapi rupa-rupanya dia belum lagi mati dan masih lagi berada di luar angkasa, yang mana menunjukkan momen dalam opening credit scene tu mungkin Profesor Charles Xavier akan muncul dalam episod yang akan datang lah. Tapi episod mana? Yang tu kita akan tengok nanti. So untuk episod kali ni yang berjudul Fire Made Flash, dia mengisahkan apa? Dia mengisahkan tentang Jean Grey dan juga Madelyne Pryor. Seperti mana yang kita tahu, Jean Grey merupakan seorang user untuk satu force ni yang dikenali sebagai Phoenix Force, dan juga Madelyne Pryor ni merupakan clone kepada Jean Grey, dan dia ni kalau dalam komik dia kenali sebagai Goblin Queen. Goblin Queen ni, dan dia ada melibatkan diri dia dengan masuk ke dalam hell dan sebagainya lah. Itu yang berlaku dalam komik. Yang berlaku dalam animated series ni memang sangat-sangat berbeza daripada apa yang terjadi dalam komik. Tetapi apa yang terjadi dalam series ni lebih mudah untuk orang faham sebenarnya. Kalau korang semua tak baca komik and korang terus tahu pasal karakter Madelyne Pryor ni melalui X-Men Animated 97 ni, aku rasa korang lebih faham this karakter, macam mana karakter ni berkembang dan sebagainya lah. So untuk opening scene X-Men Animated 97 episod yang ketiga ni, Jean Grey telah mengakses minda Jean Grey, ataupun nama sabarannya dikenali sebagai Jean Doe, dan dia melihatlah memori Jean Grey yang mana dia ada memakai suit Jean Grey dekat X-Men The Animated Series. Lepas tu dia ada pakai iconic Phoenix suit yang berwarna hijau kuning. Lepas tu Dark Phoenix punya suit pun ada juga, and one of the moment dalam tu juga Wolverine jealous tengok Cyclops and Jean Grey. Seperti biasalah, jealous kan Wolverine. Dan juga kita nampak perkahwinan Jean Grey dan juga Scott Summers. Tapi pada penghujung, apabila dia nampak memori yang Jean Grey tu, dia nampak ada satu mimik ataupun satu rupa yang sangat-sangat jahat yang dikenali sebagai Mr. Sinister. Tapi antara benda yang aku rasa aku paling nak highlight, sebab setiap episod dia memberikan satu elemen yang agak mengejutkan, elemen of surprise lah senang cerita kan, iaitu karakter yang bernama Moff. Moff telah bertukar lagi sekali dalam bukan lagi sekali lah, banyak kali dalam episod ni, daripada episod 1 sampailah episod yang ketiga. But aku ada orang tanya aku kan, apakah perbezaan di antara karakter yang bernama Mystique dan juga karakter yang bernama Moff ini? Sebab dua-dua rasanya macam shifter. Okey, ni betul kan aku, kalau aku salah, aku tak sempat untuk buat research pasal benda ni. Tapi setahu aku, kalau Moff ni dia boleh shape shift dan juga dia boleh menggunakan kuasa karakter yang dia shape shift itulah. Contohnya dia berubah menjadi Wolverine, dia boleh menggunakan adamantium claws yang Wolverine ada. Tetapi untuk karakter Mystique, sepanjang aku dah tonton X-Men Animated yang dulu punya kan, aku tak pernah tengok yang Mystique ni berubah jadi karakter lain dan dia menggunakan kuasanya. Contoh tak silap aku, dia pernah berubah jadi Gambit, tapi dia tak guna kuasa kinetik yang Gambit ada. Dia masih lagi menggunakan pistol seperti biasa. So dekat sini apakah perbezaannya? Moff dia boleh shapeshift dan menggunakan kuasa untuk karakter itu buat seketika waktu, tapi untuk karakter Mystique dia hanyalah boleh shapeshift dan mimik saja. Walaupun dia tak mampu untuk menggunakan kuasa orang yang dia shapeshift itu, tapi Mystique ni masih lagi dikenali sebagai assassin yang sangat-sangat terkemuka lah. Dia boleh berubah jadi sesiapa saja, dan cara dia impersonate
karakter itu memang sangat rapi sampaikan orang tak dapat detect adakah ini Mystique, adakah ini shapeshifter ataupun tidak. Antara orang yang boleh detect Mystique adalah Wolverine lah, sebab Wolverine dapat hidu aroma orang-orang yang dia telah kenali ataupun musuh-musuh yang dia telah kenali lah. Tapi dalam episod kali ni dia berubah menjadi Spiral. Yang mana Spiral ni dia mempunyai 6 tangan dan mahir dalam sword combat. Okey, untuk pengetahuan korang semua Spiral ni sebenarnya dia merupakan human mutate lah. Dia bukannya mutant daripada azali, dia human mutate. Dan dia ni pun telah sebenarnya dah muncul dah dalam X-Men The Animated Series dalam season yang kedua, episod ke-22. Episod yang aku paling menyampah dan aku skip banyak kali. Aku tekan yang 15 saat laju tu sebab aku rasa bosan gila episod ni. Dan dia melibatkan dengan satu karakter villain lah dalam episod tu yang dikenali sebagai Mojo. Dan Mojo dan juga Spiral ni memang ada kaitannya dalam Marvel Comic lah. Sedikit pengetahuan yang korang perlu tahu. Lepas pada tu pula Moff dia berubah menjadi seorang karakter yang mungkin ramai mengejutkan orang dan mengejutkan aku juga, iaitu Illyana Rasputin ataupun dikenali sebagai Magik apabila dia memasuki satu pasukan yang dikenali sebagai The New Mutants. So Illyana Rasputin ni merupakan adik kepada Colossus lah dan dikenali sebagai Magik. And kalau korang semua dah tengok ada satu movie yang agak teruk sebenarnya, iaitu cerita The New Mutants tu yang lakonan daripada Anya Taylor-Joy live action, yang tu merupakan karakter Magik lah. Kalau korang semua belum tahu lagi lah, tapi aku rasa some of you dah tahu lah pasal benda ni. Untuk pengetahuan korang semua juga, Illyana ni dia ada dua form sebenarnya. Form seperti manusia biasa iaitu seorang mutant, satu lagi form dia sebagai Queen of Limbo sebab dia pun pernah masuk dalam Hell jugalah. Dan untuk pengetahuan korang semua, Illyana Rasputin ni dia dah pernah muncul lah dalam X-Men Animated series dulu, muncul sebagai adik kepada Colossus. Tapi ramai yang tertanya-tanya sebenarnya, macam mana adik kepada Illyana Rasputin ni, adik kepada Colossus ni, dia dah jadi besar sampaikan Moff boleh tiru karakter ni. Sedangkan patutnya event X-Men 97 ni dia berlaku setahun selepas Master Mold itu ditumpaskan. So bila masa adik kepada Colossus itu dia membesar? Okey, sebenarnya benda ni ada penjelasan tau dalam Marvel Comics. Okey, dalam Marvel Comics, Illyana Rasputin ni dia telah pun sebenarnya diculik oleh seorang watak daripada Hell yang dikenali sebagai Belasco lah. So masa Belasco bawa Illyana Rasputin ni dekat dalam Limbo tu ataupun Hell itu, time frame dunia dan juga Limbo memang sangat-sangat berbeza. Sehingga kan Illyana ni dia meluangkan masa dekat dalam Limbo tu hanyalah beberapa saat je dia rasa, tapi bila dia balik ke dunia asal, dia telah meningkat usia yang sangat-sangat banyak sebenarnya, sampaikan dia jadi seorang watak remaja. Daripada budak kecil tu dia jadi watak remaja. So berkemungkinan event itu telah pun berlaku lah dalam X-Men 97 ni, dan mungkin Moff sudah pun pernah berjumpa dengan Illyana Rasputin ni. Bukan Illyana daripada fizikal The New Mutant saja, juga mungkin daripada fizikal Illyana Rasputin selaku Queen of Limbo. Aku rasa dia dah pernah jumpa. Kalau dia orang ni semua tak pernah jumpa, Moff tak boleh berubah jadi Magik. Dan juga masa ni Magik dia dah pakai baju The New Mutants je. So aku rasa masa ni pun The New Mutants sudah pun ada. Mungkin juga X-Factor pun dah ada. Tapi X-Factor kalau ikutkan Scott Summers yang cipta. Apa kuasa yang Illyana Rasputin ni ada, dia ada banyak. Macam kuasa Magik pun dia ada juga. Sebab dalam komik dia ada belajar macam sorcerer macam gitu, sorcering lah, benda-benda yang berkaitan dengan Magik ni bersama dengan Doctor Strange. And dia pun macam tadi aku cakap, the members of the New Mutants lah. Dan seterusnya kita lanjut dengan scene di mana Beast dia telah pun confirmkan Jean Grey yang berkahwin dengan Scott Summers dan mempunyai anak itu adalah merupakan seorang klon. Impossible. Ya, kau seorang klon. Impossible. Sebabkan momen tersebut, Scott Summers ataupun Cyclops dia telah ragu-ragulah dengan karakter yang dikenali sebagai Jean Grey ni. Dia ni siapa dan sebagainya. Lah, of course lah. Kau tak tahu kau berkahwin dengan siapa. Sepanjang beberapa bulan tu kau bersama-sama, kau melakukan hubungan intim sama-sama kan. Kau tak tahu itu merupakan gadis yang kau cintai ataupun tidak. Tapi itulah aku pun nak cakap lebih-lebih pasal klon ni. Aku sebenarnya tak gemari sangat pasal cerita-cerita klon ni. Masih lagi sebenarnya walaupun kita dapat episod yang ketiga, masih lagi menjadi tanya-tanya bilakah masa yang sebenarnya Mr. Sinister telah pun klonkan Jean Grey. Seperti mana yang aku cakap dalam Correct Plot yang lepas, Mr. Sinister telah pun mencolik Jean Grey dan juga Scott Summers sebelum inilah. Tapi
ada juga masa di mana contoh ada Jean Grey dia berubah jadi Dark Phoenix macam tu, lepas tu dia jatuh dalam laut. Mungkinlah aku rasa ada masa-masa yang tertentu yang Mr. Sinister telah pun culik Jean Grey dan klonkan Jean Grey. Tapi nak tahu masa yang spesifik, masa yang tepat tu, suka-suka untuk buat teori ni sebenarnya. And next stop, kita pergi kepada one of the moment yang best dalam X-Men Animated 97 episod yang ketiga ni, yang aku namakannya sebagai House of Horror, rumah yang dilengkapi oleh segala benda yang sangat-sangat menakutkan. Sebenarnya kan, momen ni mengingatkan aku, momen yang dalam rumah ni tiba-tiba ada monster lah dan sebagainya muncul dalam rumah tu, mengingatkan aku dengan satu anime yang aku tonton ni, iaitu Chainsaw Man. Di mana Chainsaw Man ada terperangkap dalam satu rumah tu dan dia tak boleh keluar daripada rumah tu, dan dia sampai terperangkap dekat bawah level tu, lawan dengan raksasa sebagainya. Aku tak ingat in detail lah apakah plotnya, tapi sebiji aku rasa dia ada Builder Mayong ataupun writer untuk series ni, X-Men 97 ni, dia ada belajar sikit daripada Chainsaw Man. Mungkin lah, aku tak tahulah sejauh mana kebenarannya. Okey, momen-momen yang menakutkan dalam episod kali ni bermula dengan suara dekat radio yang sedang memanggil-manggil Jean Grey lah, yang mana telah pun tunjukkan kepada kita siapakah the main villain untuk episod kali ni, episod ketiga ni, iaitu Mr. Sinister yang telah pun klonkan Jean Grey tu lah. Most refer to me as Mr. Sinister, but you can call me Father. Alright, mungkin ramai yang tak tengok X-Men The Animated Series dan tertanya-tanya siapakah Mr. Sinister ni. Okey, sini aku terangkanlah. Mr. Sinister ni merupakan seorang saintis dari era 1850 macam gitu, yang mana nama sebenarnya adalah Dr. Nathaniel Essex, yang sangat-sangat obses dengan mutasikan manusia untuk evolusi manusia yang sangat-sangat majulah. Dalam, tak silap aku, dalam episod 9 season yang kelima, origin untuk Dr. Nathaniel Essex aka Mr. Sinister ini dijelaskan lah. Dia ni memang macam mana dia jadi powerful macam sekarang ni. Moff pun sudah pun katakan, he was a scientist in the 1800s. Then he started cutting up mutants, stealing our DNA to enhance himself, prolong his life. He can even take away their will. Dia telah collect DNA daripada mutant-mutant sampailah dia berubah menjadi karakter sebegitu, seolah-olah seperti vampire dan sebagainya. So misi utama dia dalam apa jua episod dan sebagainya cerita dalam komik pun, dia nak memajukan evolusi manusia dengan lebih ke depan. Tapi kebanyakan manusia tidak bersetuju. Even profesor, aku tak ingat nama seorang profesor ni, tak setuju dengan idea yang dia nak terapkan lah. Jadi sebabkan itu, Mr. Sinister telah pun memasuki minda klon Jean Grey ni, yang diciptakan olehnya itu untuk mengawal Jean Grey dan membawa anak itu kepadanya. Dan rentetan daripada itu, klon kepada Jean Grey ni dia mengamuk sebabkan dia dapat tahu yang dia ni seorang klon. Dia mengamuk sampaikan dia menggunakan kuasa telepati kinetik dia, semua bagai semua tu, mengubahkan karakter klon Jean Grey ni berubah menjadi Goblin Queen. Okey, tapi sebenarnya untuk pengetahuan korang semua, benda ni bukan macam tu yang terjadi dalam komik. Tapi adakah aku marah dengan komik alteration ni? Tak langsung. Sebab cerita ni lebih mudah untuk audience faham berkaitan dengan karakter Goblin Queen dan juga Madeline Pryor lah. Dalam komik iaitu Inferno Crossover ni, dia punya timeline yang sebenarnya adalah bermula kita akan dapat Jean Grey mati. Lepas Jean Grey mati tu, kita akan dapat tengok Scott ni nak move on daripada kehidupan dia. So dia berjumpa dengan seorang perempuan ni yang bernama Madeline Pryor. Dan Madeline Pryor ni memang nampak sebiji macam Jean Grey. Tapi masa tu Scott Summers tak nak fikir bukan-bukan dan dia menjalinkanlah hubungan dengan Madeline Pryor ni. Okay, dia belum jadi Goblin Queen masa ni Dia masih lagi Madeline Pryor dan Madeline Pryor pun tak tahu dia ni merupakan klon. Lepas tu mereka dah berkahwin ni, dia orang lahirkanlah seorang anak yang bernama Nathan Summers. Lepas lahirkan anak tu, baru dia dapat tahu, Scott Summers dapat tahu Jean Grey masih lagi hidup. So bila mana dia dapat tahu yang Jean Grey masih lagi hidup, tiba-tiba minda Scott Summers ni dia jadi tak betul dan dia memilih untuk meninggalkan dia punya wife pada waktu itu, iaitu Madeline Pryor, dan juga meninggalkan anaknya iaitu Nathan Summers. Okay, yang mana in the future akan jadi Cable tu kan. So Madeline Pryor disebabkan pilihan yang Scott Summers lakukan ni, dia rasa sangat-sangat geram, dia rasa sangat-sangat bengang lah. Tapi dalam masa dia bengang tu apa semua, Madeline Pryor dia ada kenal seorang karakter ni dan dia telah pun menjalinkan hubungan dengannya selepas Scott Summers tinggalkannya, iaitu siapa? Iaitu abang kepada Scott Summers sendiri yang dikenali sebagai Alex Summers ataupun Havoc lah. Lepas pada tu pula dia ada ternampak Scott dan juga Jean Grey ni, yang mana membuatkan dia ni rasa sangat-sangat sakit hati. Bila mana dia rasa sangat-sangat sakit hati tu, ada
ada setan ni, ada makhluk daripada limbo ataupun daripada hell itu telah pun menghentak macam kepala Madeline Pryor dan bawa Madeline Pryor ni pergi ke limbo untuk bantu apa? Untuk bantu geng-geng rebellion setan ni dekat limbo dimension tu untuk menentang satu empire ketua yang berada dekat limbo ataupun hell itu, yang dikenali sebagai musuh yang berada dalam limbo itu adalah Illyana Rasputin aka Magic yang aku ceritakan awal tadi. Dia menjadi Queen of Limbo pada waktu itu sebelum Madeline Pryor mengambil alih lah. Itulah cerita sepatutnya yang cerita dalam komik. Tapi cerita yang kali ini berbeza. Kita tidak dikenali dengan karakter yang bernama Madeline Pryor dahulu. Kita dikenali dengan karakter yang bernama Goblin Queen. Dan pada penghujung episod untuk kali ini, barulah kita dapat tahu yang dia memilih untuk memanggil namanya sebagai Madeline Pryor. So tadi kan aku cakap pasal House of Horror kan. Ini adalah beberapa momen-momen yang menakutkan lah dalam episod kali ini, yang mengubah cerita superhero ni merasakan seperti cerita supernatural, cerita hantu macam gitu di mana scene yang pertama kita dapat tengok Moth, dia ada nampak Logan tengah mandi dalam bilik air. Sebenarnya itu bukanlah Logan, itu hanyalah bayangan dan itu merupakan Mr. Sinister. Okay, bear in mind dalam episod kali ini kita dapat tengok di mana Moth sangat-sangat takut dengan karakter Mr. Sinister ni. Sebab apa? Sebab pada season dahulu Moth ini telah pun mati. Okay, dia bukan telah, aku tak salah aku dia mati. Dia mati, lepas pada tu siapa yang datang selamatkan dia adalah Mr. Sinister. So Mr. Sinister datang selamatkan dia, tapi dia mengubah apa benda yang ada dalam otak Moth sehingga kan Moth berpaling tadah kepada X-Men dan macam bergaduh lah dengan X-Men, dan dia rasa sangat-sangat dihantui. Dia rasa sangat-sangat trauma dengan karakter yang bernama Mr. Sinister. That's why dalam episod kali ni kita dapat tengok rupa Moth daripada season yang pertama untuk X-Men Animated 92. Lepas tu juga kita nampak Gambit, nampak Magneto dan juga Rogue tengah bersama-sama, badan dia macam nak berjantung macam gitu. Yang mana sebenarnya benda ni, situasi ni merupakan reference daripada komik Uncanny X-Men volume yang pertama, isu yang ke-297, yang mana dia berpakaian yang bertemakan Savage Land lah, di antara Magneto dan juga Rogue. Moth cakap we are in hell, dan diorang jatuh ke dalam gaung ilusi lah, seperti seolah-olah berada dekat dalam limbo dimension ataupun dalam hell sendiri. Lepas tu berlakulah pertempuran dekat dalam ilusi tu, di mana Cyclops ada menembak Bishop pun menembak raksasa-raksasa yang diwujudkan oleh Madeline Pryor. Dan sebenarnya itulah raksasa-raksasa yang muncul dalam komik, iaitu kita panggil sebagai Goblin lah. Sebab dalam komik Madeline Pryor aka Goblin Queen ini, dia telah menyerang bukan United States, dia telah menyerang New York dengan menghantar ribuan setan-setan ke atas permukaan bumi. Itu yang jadilah komik dalam dalam series ni. Benda tu semua pelibatan hellish element itu hanyalah ilusi semata-mata, bukannya nyata sebenarnya. Sehinggakanlah Jean Grey tiba-tiba tersedar, Jean Grey yang sebenar, dia sedar daripada pensannya dan telah menghancurkan ilusi Madeline Pryor. Tentang daripada itu kita dapat menyaksikanlah pertempuran di antara X-Men, dia berlawan dengan Madeline Pryor dan juga berlawan dengan Mr. Sinister dekat satu tempat katedral ni, yang mana mungkin merupakan base kepada karakter yang bernama Mr. Sinister itu sendirilah. Yang mana masa tu kita dapat tengoklah sebenarnya Magneto pun sampai dikalahkan oleh Madeline Pryor ni, yang mana Madeline Pryor kata, kau memang ada kuasa magnetism, tapi aku ni boleh kawal semua benda. Dan Magneto memang dikalahkan dengan sangat-sangat teruk pada waktu itu, sampailah Cyclops menembak muka Madeline Pryor lah. Disebabkan itu Jean Grey telah menggunakan kuasa telepatinya untuk memasuki minda Madeline Pryor dan juga mengakses segala memori dan juga segala ingatan yang ada dalam pemikiran mereka berdua. Sebab mereka berdua ni kan merupakan klon kan. So macam mana nak tewaskan Madeline Pryor ni? Kalau nak tewaskan daripada fizikal memang susah, tapi Jean Grey tahu macam mana nak tewaskan dirinya sendiri adalah untuk mengakses memorinya. So bila mana mereka berdua ni ada dalam satu alam memori mereka berdua, mereka dapat melihat persamaan lah. Sebab kenapa faktor utama Madeline Pryor sangat-sangat mengamuk adalah sebab satu, dia tahu dia ni merupakan seorang klon, bukan yang original, tapi dia masih nak fight for dia punya originality. Lepas tu yang keduanya, kenapa dia sangat-sangat marah, seolah-olah apabila dia tahu dia ni klon, segala memori yang dia ciptakan ini hanyalah memori yang palsu saja, sebab dia merupakan seorang klon. So dua benda ni yang telah membuatkan Madeline Pryor mengamuk sampai dia berubah menjadi Goblin Queen, yang mana sangat dekat juga dalam
komik. Dalam komik dia marah sebab Scott Summers tinggalkan dia, tapi dalam kali ni dia merasakan dirinya ni adalah klon dan hidup dia itu tak bermakna. Sampailah Jean Grey mengingatkan Madeline Pryor kepada klon dia sendiri ni, yang mana hidup kau pun bermakna walaupun kau seorang klon. Macam mana aku tahu hidup kau bermakna? Kau dapat melahirkan seorang anak, dan itu momen yang sangat-sangat berharga. Sampailah Madeline Pryor rasa pada waktu itu, okey, sepanjang aku hidup, yang aku tahu hidup, aku tak kisah memori apa yang aku ada, tapi momen aku melahirkan anak itulah merupakan memori yang terbaik aku pernah ada. Disebabkan itu, Madeline Pryor memilih untuk membantu Cyclops dan juga X-Men menumpaskan Mr. Sinister. Aku macam pelik kak, kenapa Jean Grey tak marah langsung lah? Dia punya boyfriend macam tidur dengan apa ni, Madeline Pryor kan. Tapi mungkin sebab clone code, so sebenarnya realistiknya tak kira curang lah kan. Entah, kesian juga kat Wolverine. Kalau patutnya Madeline Pryor ni boleh bagi kat Wolverine tu daripada season dulu, siap dia kecewa. Tak apalah, Wolverine mungkin kau boleh cari orang lain kot. Kita pergi kepada pertempuran akhir ni, di mana Cyclops berjaya untuk mencederakan Mr. Sinister. Untuk pengetahuan korang semua, Mr. Sinister ni dia ada banyak kuasa mutant dia, tapi laser beam ataupun tenaga cahaya yang ada dekat mata Cyclops itu mampu untuk mencederakan Mr. Sinister lah. Tapi malangnya Mr. Sinister memilih untuk mengundurkan diri dan juga belah lah daripada situasi itu. Dan juga masa ni Mr. Sinister dah pun letakkan anak kepada Scott Summers dalam satu mesin itu untuk wujudkan satu spesimen yang perfect lah sana kita. Tapi disebabkan Cyclops telah menebuk mesin itu, dan proses untuk menyiapkan manusia yang sempurna itu gagal, yang mana telah membuatkan anak kepada Scott Summers, iaitu Nathan Summers itu menghidapi satu penyakit inilah yang dikenali sebagai techno-organic virus, yang mana dia sampaikan terpaksa untuk menghantar anaknya ini ke masa hadapan. Tapi Cyclops tak setuju dengan benda ni, sebab kalau Cyclops setuju, bermaksud dia setuju untuk hantar anak dia ke masa depan, dan dia kena separate dengan anak lelakinya. Sama seperti apa yang terjadi kepada dirinya dan juga bapaknya lah, di mana bapaknya ni telah menghantar anaknya jauh sampai mereka satu keluarga ni berpisah. Itulah, dia ikonik sikit lah sebab dia banyak reference dalam episod kali ni. Okey, dalam episod kali ni juga ada satu persoalan yang sudah pun selesai sebenarnya. Di mana aku ada tanya dalam episod yang lepas kan, kenapa Bishop memilih untuk stay dalam timeline ni lah. So bila mana kita tengok episod kali ni, baru kita dapat tahu Beast sedang membaiki dia punya time device untuk Bishop ni kembali ke masa hadapan, dan juga membantu untuk merawat penyakit yang Nathan Summers ada ini di masa hadapan. Dikata juga aku ada kenal seseorang yang mampu untuk mungkin mampu untuk merawat penyakit ini, yang sebenarnya yang mampu untuk membantu Bishop pada waktu itu adalah karakter yang bernama Fosh, di mana Fosh di masa hadapan lah. Sebab dalam episod kali ni pun Fosh ada muncul juga pada hujung episod bersama dengan Storm, di mana Bishop dikekal dalam timeline ni sebabkan dia punya time band sudah pun rosak lah, dan Beast sedang baiki. Sebenarnya benda ni dah berlaku dalam komik X-Men 97 issue yang pertama yang baru saja keluar baru-baru ni. Dia baru bagi tahu yang Bishop stay dalam timeline tu sebabnya dia terperangkap dan dia punya time device itu telah pun rosak. Pada penghujung episod untuk X-Men Animated 97 episod yang ketiga ni, kita dapat tengok Jean Grey dan juga Madeline Pryor berdamai. Ini merupakan scene yang sangat-sangat menyentuh hati aku sebenarnya, sebab aku tak sangka Beauty Mayo mampu untuk menceritakan tentang Inferno Arc punya story yang berkaitan dengan Madeline Pryor, Mr. Sinister dalam masa 30 minit macam gitu je. Aku sangat kagum sebenarnya. Tapi juga ada kekurangan lah untuk episod kali ni, sebab aku fikir Inferno punya arc itu mampu untuk memakai dalam 2, 3, 4 episod tapi dia rumuskan dalam satu episod saja. So aku macam risau sikit, in the future kau nak buat episod yang bagaimana, rentak macam mana kau nak main, cerita apa yang kau nak sampaikan. Tapi tak apalah, aku rasa diorang ada creative team yang mampu untuk developkan cerita yang bagus lah untuk X-Men Animated 97. Dan last but not least, kita dapat tengok lah di mana karakter yang bernama Storm ada dekat Texas bersama dengan seorang lelaki yang menegurnya, iaitu karakter Fosh. Okay, so untuk pengetahuan korang semua, Fosh ni telah pun muncul dalam X-Men The Animated Series dahulu, di mana Fosh telah membantu Bishop untuk selamatkan X-Men dekat dalam Days of Future Past. 2 kali dia tolong selamatkan lah, di mana dia lah yang telah mencipta mesin masa tu. Dalam komik, Fosh ni dikenali sebagai nama timbangan dia lah, The Maker. Dia mampu untuk mencipta apa-apa sahajalah. So seperti mana kita tahu, Storm telah pun hilang kuasanya, dan dia kata dia mampu untuk kembalikan kuasa Storm. Sebenarnya benda ni memang
sangat-sangat accurate dengan apa yang terjadi dalam komik X-Men Life Death, di mana ada 2 part. Dalam komik sebenarnya siapa yang menghilangkan kuasa Storm sebenarnya adalah Forge itu sendiri. Tapi bukan dalam animated series ni kita dapat tengok Executioner kan yang hapuskan kuasa mutant untuk Storm tu. Tapi dalam komik Forge telah mencipta satu senjata tu dan dia telah bagi kepada Henry Guy Rich, dan Henry Guy Rich tu tertembak Storm sampailah Storm hilang kuasanya. Tapi dalam komik untuk X-Men Life Death Part 1 dan juga Part 2, dia menceritakan tentang percintaan di antara Forge dan juga Storm lah, di mana Storm struggle dengan dia punya kehadiran, dia tak ada kuasa dan sebagainya, tak boleh rasakan peti. Dan untuk Forge ni pula, dia jatuh cinta dengan karakter yang bernama Storm. Okay, so untuk upcoming episode ni kita akan dapat Life Death Part 1. So aku rasa kita akan dapat tengok Storm dan juga Forge lebih lah daripada X-Men yang lain. But that's it, just my theory lah. Sebenarnya aku dah tak larat ni nak bercerita. Aku ada lagi teori-teori aku nak sembang dengan korang, tapi aku rasa tak sempat. Dan aku punya tekak ni dah kering, rekod video masa bulan puasa macam ni kan, sampai 30 minit ni. So itu saja antara breakdown ataupun correct plot yang ada dalam X-Men Animated 97 episod yang ketiga, iaitu Fire Made Flash. Kalau korang semua ada lagi persoalan-persoalan yang korang macam fikir-fikir ni masa bila pula jadi, ataupun ni siapa pula apa semua, korang boleh je komen kat bawah, insyaAllah aku akan reply. Okay, so itu saja untuk correct plot kali ni. Don't forget untuk tonton X-Men episod yang keempat, dan insyaAllah lah aku akan terus keluarkan untuk correct plot episod yang keempat pada hari Khamis. InsyaAllah lah kalau ada masa aku akan buat terus. Apa-apa pun aku nak ucapkan terima kasih kepada korang semua yang keep on supporting Fitnificent YouTube channel ni. Okay, kita jumpa lagi di masa yang akan datang. Stay safe semua, selamat berpuasa, Assalamualaikum dan bye-bye semua.